memberikan sedikit ceramah ataupun talk berkenaan dengan cybercrime awareness. Saya ambil pada asas jenayah cyber. Kita mulakan terus tuan-tuan puan. Tapi kalau ada soalan ataupun nak menjelas, teruskan celahan. Sebab saya pun rasa kekok juga cakap seorang ni. Boleh saya mulakan tuan? Baik tuan. Okay, skop taklimat ataupun talk hari ini merangkumi 7 perkara: definisi, trend, kategori, modus operandi, statistik, pencegahan dan Q&A seterusnya. Saya buat laju sikit, santai-santai, tak ada protokol sangat. Senang untuk kita berinteraksi. So, ni definisi jenayah cyber. Pelakuan jenayah dilakukan menggunakan peranti komputer yang boleh menyebabkan kerugian atau menjatuhkan satu pihak lain. Itu adalah jenayah cyber. Apa-apa perkara yang boleh menyebabkan kerugian ataupun menjatuhkan seseorang melalui perkakasan elektronik ataupun peranti komputer. Ini definisi jenayah cyber, tuan-tuan. Mungkin ada yang belum ni dengar jenayah cyber, skop dia terlalu kecil. Sekarang ni dengan definisi ni mungkin tuan-tuan puan-puan boleh nampak skop dia luas. Sebab dia meliputi sama ada mempunyai akses internet atau tidak. Makna kata kalau kata tuan-tuan puan-puan dicerobohi handphone tu walaupun tanpa capaian internet pun dikira sebagai jenayah cyber. Trend jenayah cyber pada masa kini merentasi sempadan. Tiada limit. Sebab kita tahu internet memang tiada limit. Tuan-tuan boleh beli barang daripada China, daripada Malaysia saja. Tuan-tuan boleh kita orang kata apa? Sebabkan internet ni kita boleh menonton movie-movie daripada USA, daripada Timur Tengah melalui internet saja. Jadi pelakuan jenayah cyber ni pun sama dengan apa yang kita dapat akses melalui internet pada masa sekarang yang merentas sempadan. Ni trend yang masa kini lah. Saya nak terangkan pun tuan-tuan pun saya anggap lebih memahami benda ni. Sebab masing-masing pun zaman sekarang semua dah ada handphone, semua dah ada smartphone, semua dah ada internet. Kita tak macam dulu kan. Dulu handphone, internet ni semua macam orang kata apa, satu benda yang limit. Tak semua orang mampu untuk ada telefon bimbit dan tak semua orang mampu untuk memiliki internet di rumah. Tapi sekarang dunia semakin maju, internet di ujung jari. Akses tu di ujung jari saja. Daripada kecil-kecil anak sampai ke setua-tua manusia, veteran, tua lah, warga emas. Semua ada internet. Semua boleh akses internet. Dan kalau kata kita buat survey, mungkin saya buat survey simple pun, dari kalangan peserta yang ada hari ni, saya percaya mungkin ada seorang aja. Mungkin lah, ataupun mungkin semua ada Facebook. Tak mungkin tak ada yang tak ada Facebook. Tak mungkin ada yang tak ada Facebook. Semua ada Facebook dan WhatsApp. Sebab dia dah jadi satu keperluan, bukan jadi kehendak sekarang ni. Bila benda tu jadi keperluan, bila benda tu dah jadi satu kemudahan yang kita boleh capai dari mana-mana, jenayah cyber pun boleh dilakukan dari mana-mana. Itu trend buat masa kini lah. Masa hadapan kita tak tahu lagi macam mana. So dalam jenayah cyber ni terdapat 6 modus operandi yang bukan selalu lah. Ini adalah modus operandi yang memang sentiasa ada, takkan lari dalam jenayah cyber. Love scam, business email compromise, telecommunication fraud, online purchasing, TAC dengan phishing. Saya percaya tuan-tuan puan-puan mungkin pernah dengar separuh ataupun hampir keseluruhan daripada MO-MO yang ada, yang saya paparkan. Saya akan terangkan satu persatu, cuma BEC mungkin saya tak cover lah sebab kita ambil yang paling utama sekarang ni. BEC ni, Business Email Compromise ni melibatkan syarikat-syarikat korporat besar
yang selalu terjadi di kalangan masyarakat, yang selain daripada tu, daripada BEC. Saya masuk ke taklimat statistik. Statistik ni sesuatu yang memboringkan, saya faham. Saya akan ambil sekali lalu. Untuk tuan-tuan perhatikan jumlah, ni saya buat perbandingan laporan polis yang pihak polis terima daripada tempoh 2020 hingga 2021. Perbandingan bagi tahun 2020 dan perbandingan bagi tahun 2021. Kita boleh lihat jumlah laporan polis yang diterima pada tahun 2020 banyak 13,000. Kertas serta buka 2,400. Lain-lain ni adalah laporan-laporan polis yang tidak mempunyai cukup asas untuk dibuka kertas. Dan untuk Januari hingga Mei 2021, 5,900. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh nampak trend dia. Untuk setahun ada 13,000. Dalam waktu pandemik 2020 ada 13,000 kes. Tapi untuk belum sampai setengah tahun pun dah 5,000, dah dekat 6,000 untuk 2021. Pandemik pun tak, PKP pun tak macam yang tahun 2020. Jadi kita boleh nampak yang laporan polis ni akan meningkat untuk tahun ni. Disebabkan, berbalik pada yang asal tadi, internet di ujung jari. Kita boleh akses di mana saja. Dan penyalahan pun sama macam kita. Boleh akses di mana saja. Ini statistik untuk telecommunication fraud. Aku nak putihkan. Tuan-tuan boleh tengok kerugian bagi tahun 2020 8.4 juta. Kerugian bagi tahun 2021 sehingga Mei 85 juta. Bayangkan. Di dagang untuk belian online untuk tahun 2020 3.7 juta, untuk 2021 1.2 juta. Ini saya tunjuk laju-laju tuan-tuan pemerhati. Tengok untuk ilmu je lah. Ini pertama, 419 scam 5.2 juta, banding tahun ni 8.5 juta lah, baru setengah tahun, tak sampai setengah tahun lagi. Ini semua data sehingga Mei 2021. Pinjaman tak wujud pun sama. Dan pelaburan. So daripada sini, kesimpulan utama yang boleh saya buat, selain daripada kes meningkat, kita boleh nampak yang orang Malaysia ni sebenarnya kaya-kaya tuan-tuan buat. Itu kesimpulan yang boleh kita lihat. So saya terus masuk pada MO. Yang ni yang saya akan tekankan. Statistik semua tu just untuk ambil tahu saja. Yang pertama, Macau Scam. Tuan-tuan pernah dengar Macau Scam? Ini tuan-tuan boleh baca lah, saya tak terangkan macam ni lah. Tuan-tuan pernah dengar Macau Scam? Pernah dengar sindiket daripada China yang menipu rakyat Malaysia, sindiket yang menetap di Malaysia menipu rakyat luar negara, menyamar sebagai polis, menyamar sebagai SPRM. Saya percaya tuan-tuan perempuan mungkin ada yang pernah terima panggilan daripada pejabat-pejabat ataupun nombor telefon yang dikatakan nombor telefon daripada pejabat polis, daripada pejabat SPRM, daripada LHDN. Itu adalah satu jenis penipuan di bawah MO, di bawah modus operandi telecommunication fraud atau scam. Banyakkan daripada sindiket ni didalangi oleh warga asing. Dulu mula-mula dia ni daripada China, daripada Macau. Memang kerja dia tipu orang China kan. Kemudian bila jaringan dah meluas, dia mula menipu Singapura, dia menipu Malaysia, dia tipu orang-orang Cina tempatan kita lah. Orang-orang Cina di Malaysia sebab diorang tak boleh cakap Melayu. Diorang banyak cakap Cina. Dan bila dah semakin maju, kita pun dah open business, open industry to other country. Diorang menetap di sini dan menjalankan aktiviti penipuan di Malaysia. Base di Malaysia, tipu orang luar. Base di luar, tipu orang Malaysia. Dengan para pekerja mereka adalah terdiri daripada rakyat Malaysia sendiri. Sebab tu, kalau tuan-tuan perempuan ada pernah terima panggilan tu, mesti pernah dengar suara orang cakap Melayu, fasih.
Ada yang kadang cakap Melayu tu macam bunyi Sabah Sarawak pun ada, macam bunyi orang utara pun ada. Dia benda ni pun semakin menjadi-jadi. Cuma itulah, saya pun tak tahu nak cakap macam ni sebab kita punya campaign awareness semua benda pun dah ada dalam internet, semua boleh access, semua boleh tengok kan. Tapi masih ada lagi berlaku kes yang ditipu oleh orang scam. Mereka menyamar jadi pegawai bank, pegawai polis. Ada setengah-setengah tu dia buat kes tipu colik atau tipu kata anak kepada mangsa ni diculik, kalau nak selamat bayar duit. Dan bila dah bayar, bila dia telefon anak dia kata, anak dia kata tak tahu apa. So kat situ pun kita nampak macam yalah, orang kata penjenayah ni semakin hari semakin bijak. Mereka gunakan social engineering, menimbulkan ketakutan pada seseorang untuk mendapatkan hasil. Bila panik, awak tak panik kan, kalau kata polis telefon, kita pun panik juga kadang. Saya naik kereta jumpa roadblock, terlupa pakai tali pinggang geledah pun saya panik, walaupun saya polis. Sama je. Jadi diorang ni gunakan benda tu sebagai satu alat untuk memperdaya kita, memperdaya mangsa. Ni saya cerita pasal spoofing. Mungkin tuan-tuan pernah ada yang pernah dengar spoofing. Spoofing ni teknik untuk dia gunakan satu device. Device tu perlu dihubungi dengan data. Perlu ada data internet untuk menukarkan panggilan telefon tu kepada voice over internet protocol. Platform voice over internet protocol ni dia macam kita WhatsApp call, messenger call, itu VoIP. Dia gunakan panggilan telefon tapi menggunakan data, bukan menggunakan line telefon. Macam kita telefon, kita pakai DG, kita telefon biasa, kita kena tolak kredit atau kita kena bayar. Jadi kalau kita pakai WhatsApp call, free sebab kita gunakan internet. Itu VoIP, itu beza dia. Jadi bila dia hubungkan VoIP ni dengan satu alat yang diorang ada beli, alat tu boleh digunakan untuk mengubah nombor telefon yang akan tertera di skrin telefon bimbit mangsa. Sebagai contoh, saya pakai alat tu, saya nak menyamar sebagai polis. Saya ambil nombor telefon Ibu Pejabat Polis Kontinen Pening, saya tukar dekat dalam device tu 04 apa nombor ni kan, 1222 belakang. Akan keluar dekat telefon tuan-tuan perempuan nombor polis. Yang mana bila tuan-tuan perempuan Google memang nombor polis. Tapi panggilan tu tuan-tuan perempuan terima. Bila tuan-tuan perempuan call balik nombor tu, dia akan pergi ke balai polis benar. Sebab kita call pakai data. Dia orang call tu pakai internet protocol. Seolah-olah macam dia orang call pakai data. Dia orang call pakai kredit. Itu spoofing. Sebab tu kadang-kadang kita nampak ada mangsa ataupun mungkin ada berita yang ada viral lah dalam Facebook. Senang cerita, semua ada Facebook kan. Boleh nampak ada orang kata Bank Negara call, LHDN call, menyamar. Lepas tu ada kadang-kadang kes-kes yang dilaporkan di akhbar, ditipu SPRM. Sebenarnya dia gunakan ni teknik spoofing untuk menukar nombor telefon tu. Tuan. Ya. Tuan. Macam mana kita nak tahu scammer tu yang tu scammer ke atau benda tu betul ke? Macam mana kita nak tahu ni orang yang buat panggilan tu nipu ke apa tu? Boleh tahu? Okey tak. Macam ni. Kalau kata terima panggilan daripada badan kerajaan, macam contoh saya telefon menggunakan telefon pejabat kepada tuan. Saya akan telefon tuan berkaitan dengan kes, mungkin ada satu kes. Saya akan telefon tuan untuk datang jumpa saya di pejabat. Faham maksud saya? Saya tak akan telefon tuan bagi tahu tuan saya nak tangkap tuan ni. Kalau tuan tak nak tangkap, kita kautin. Kalau tuan tak nak tangkap, tuan kena pindahkan duit dalam akaun sekian-sekian. Ataupun tuan kena bagi saya nombor akaun tuan, nombor password. Saya tak akan, pejabat kerajaan tak akan buat macam tu. Semua badan uniform, polis apa semua tu, dia akan call untuk temu janji saja. Faham.
Maknanya kalau kata kita kadang memang kita tengah pegang telefon, tiba-tiba ada orang call, kita pun tak tahu ni nombor siapa ni, nombor pejabat ni. Kan kita tengok nombor pejabat, mungkin nombor balai, kita pun tak tahu. So kita jawab. Kita tengok apa dia nak dalam tu. Ada kata saya polis. Keyword dia yang paling penting tuan-tuan mohon kena pegang, jangan mudah panik. Baik. Itu dulu. Kalau dia kata dia polis, dia SPRM, dia tentera, dia penjara, dia agung sekalipun, jangan mudah panik. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya, adakah satu apps Truecaller ring apa? Truecaller tu kita boleh ataupun kita boleh percaya? Okey tuan, untuk Truecaller tu saya nak cakap sebab itu apps yang di-develop oleh syarikat pengeluar apps, syarikat luar lah kan. Tujuan dia tu untuk kita flag nombor telefon yang flag ni maknanya kita tandakan nombor telefon yang disyaki ataupun nombor telefon sesiapalah nombor telefon. Maksudnya macam contoh kalau kata bank telefon tuan nak offer insurans, bank atau agent offer insurans, nombor telefon tu tuan tak nak dan tuan tak nak orang lain terpedaya dengan insurans tu, tuan boleh flag situ insurans bank contoh kan. Jadi dia akan keluar dekat data Truecaller tu, data yang disimpan dalam server di Truecaller punya server sebagai bank agent. Semua orang yang ada Truecaller akan nampak benda tu. Terpulang pada tuan-tuan puan-puan untuk percaya atau tidak. Tapi setengah-setengah. Sebab benda tu open source. Open source ni maknanya terbuka, siapa-siapa pun boleh edit. Macam contoh saya boleh edit nama saya Razmel tapi orang boleh tukar sebagai nama orang lain, Joe ke kan. Takut ada orang yang tuan nak percaya atau tidak terpulang, tapi itu adalah salah satu langkah untuk berhati-hati juga. Saya pun install juga benda tu, bagus juga benda tu. Cuma yalah kita pun tak tahu ada orang nak belajar kita, belajar bank ke, mana kita tahu kan. Ya, terima kasih tuan. Okey lah. Ini adalah MO dia. Ini biasalah, tuan-tuan puan-puan pernah dengar benda ni. Mungkin pernah dihubungi, terima panggilan telefon, menyamar jadi bank ataupun dapat jabatan tua. Kemudian suspek minta tuan-tuan puan-puan untuk call nombor tu. Dia bagi satu nombor, call nombor ni. Lepas tu bila kita call, dia pula tanya kita, ada apa? Padahal dia yang suruh kita call. Jadi bila kita dah call, sedikit ni akan minta kita, itulah macam saya cakap tadi, bila polis call, dia takkan minta macam-macam. Dia akan cuma minta tuan mai office, mai balai. Bila SPRM minta mai datang office SPRM dia. Dia tak akan minta tuan punya IC nombor berapa, kad bank ATM ada nombor berapa, kad tuan ada berapa kad. Dia tak akan minta benda-benda tu. Sedikit saja akan minta benda-benda ni. Ni MO yang biasalah. Dia dah masuk. Ni satu lagi benda yang sama. Cuma yang ni melibatkan kad kredit, terlibat dengan money laundering, kes mahkamah. Ini yang selalu orang panik. Ini yang selalu banyak kes berlaku. Bila ada orang menyamar sebagai polis call, ada tunggakan kad kredit. So, bila kita ambil contoh dalam slide ni, perempuan dia kata saya tak ada kad kredit. Tapi bila you disambungkan ke talian lain, you still menjawab seolah-olah you ada kad kredit. Sebab you rasa panik bila pemanggil pertama tu mengugut, menimbulkan ketakutan kepada you, pada tuan-tuan perempuan. Bila dia kata ada kad kredit, tunggakan kredit, kad kredit ni terlibat dengan money laundering, kemudian terlibat ke mahkamah, kalau you tak settle nanti polis akan datang rumah tangkap. Keyword dia jangan panik. Saya tak buat salah, kenapa saya nak takut? You nak datang ke tangkap lah. Sebab saya tak buat salah. Berani kena benar. Kena ingat yang tu. Lepas tu dia disambungkan ke bank negara pula minta maklumat peribadi, akaun apa semua. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, bank negara tak perlu minta maklumat-maklumat tu. Semua maklumat tu ada dekat bank negara. Maklumat kita ni semua ni, maklumat yang kita ada buat loan, kita ada buat pinjaman peribadi, kita ada simpanan berapa kat ASB, dekat tabung haji, semua ada kat bank negara. Dia cuma tahu IC. Tak payah tahu IC pun, dia tahu dah siapa punya IC tu, dia akan boleh check. Tak perlu dia telefon kita minta cik nombor IC. Tak ada.
Okey tuan-tuan. Yang masalah paling utama dekat sini, ni. Sila ke ATM tapi jangan putuskan talian. Bila mangsa disuruh ke memindahkan wang melalui internet banking ataupun ATM, CDM, suspek syndicate akan cakap dengan tuan-tuan puan untuk tidak memberitahu kepada sesiapa kalau tak nak kes ditolong. Kalau nak kes ditolong, jangan bagi tahu sesiapa dan jangan putuskan talian. Maknanya kebanyakan mangsa-mangsa yang kami siasat sebelum ni untuk kes-kes mereka tu memang kebanyakannya tidak meletakkan telefon. Dia pergi ATM, telefon kat telinga. Pakai earphone ke kan. Dia pergi ATM, masuk duit, dia transfer. Dia bila dia kena macam ni, dia tak tanya siapa-siapa pun. Sebab dia dah panik. Dia dah takut. Bila dihukum macam-macam, ditakutkan dengan macam-macam perkara. Itu yang saya tekankan sekali, jangan panik. Kalau berlaku benda-benda macam ni, tuan-tuan perempuan boleh call mana-mana balai. Call mana-mana pegawai polis, anggota polis yang tuan-tuan kenal untuk mendapatkan pengesahan. Sebab benda-benda macam ni yang jadi ni kebanyakan dia orang tak call. Dia orang tak tanya, at least tanya anak bini ataupun tanya suami, tanya adik-beradik. Sebab dia dah panik. Itu je, poin utama dia, panik. Ada soalan berkenaan dengan MO ni tuan-tuan Muhammad? Tuan. Ya tak? Soalan tuan. Okey, kalau telemarketing ya, kita consider sebagai scammer ke tidak? Pasal telemarketing ni pun kadang-kadang ya macam insurans kan, mereka call macam PA lah, insurans untuk PA, mereka call tapi kita tak berminat pun untuk join. Tapi dia akan jedak dalam tu. Kad kredit ke macam mana tu? Dia macam telemarketing tuan. Kalau kata kita tak minat nak join, itu hak kita. Kita kalau dia potong juga, kita boleh saman dia. Tuan boleh mulakan tuntutan saman kepada dia kerana memotong PA tu tanpa kebenaran. Dia ada kebenaran diberikan. Sebab tu kat situ patah balik ke Truecaller tadi. Sebab tu bila ada Truecaller tu, bagus juga membantu. Bila ejen-ejen telemarketing ni call, kita boleh tahu apa. Bagi saya, kalau tuan betul-betul duit dah dididak macam tu, tuan boleh kemukakan aduan buat dia yang dipotong. Okey, terima kasih. Baik. Okey tak? Baik. Adakah skema tu dia tahu apa ni dia punya mangsa? Tak tuan. Skema ni kebanyakan memang tak tahu. Dia tak kenal pun. Okey. Dia random saja. Random. Dia cuba ya. Ya, dia cuba jaya. Dia call orang ni tak jawab, dia call orang lain pula. Dia ada list. Okey. Untuk yang list tu, tuan-tuan pernah dengar berita kan sebelum ni yang kebocoran maklumat di Maxis, satu Loyatnya server, semua tu yang diorang guna lah tu. Dia ada satu sindiket yang mencari maklumat ni untuk dijual kepada sindiket yang menjalankan penipuan. Dan sindiket yang mendapatkan kad ataupun akaun bank yang menjual akaun bank tu kepada sindiket yang menjalankan penipuan. Dia banyak sindiket ni, banyak kepala dia. So benda ni memang luas kan. Selalunya macam mereka punya target tu lalu target pada dia tengok tu orang perempuan, orang tua. Banyak jadi mangsa tu banyak macam tu lah. Orang perempuan, orang tua yang mana yang kurang pendidikan ke terdedah apa, banyak yang kena tertipu lebih kurang macam tu lah tuan. Betul. Dia kurang terdedah pada benda-benda ni lah, kempen-kempen pencegahan, kesedaran yang kita buat macam ni. Contoh macam, yalah orang tua kan, dah handphone pun setakat WhatsApp, main Facebook sikit-sikit. Macam umur 70-an, 80-an memang tak main dah benda-benda tu.
So bila terima panggilan ni, dia tak terdedah dengan benda-benda tu. Bila dia panik, dia tak tanya orang, dia tak tanya anak dia mungkin terdedah dengan benda-benda ni, dia tak tanya, jadi memang mudah menjadi mangsa. Tapi tak boleh juga cakap orang tua saja, sebab ada juga kalangan orang muda yang kena. Walaupun hidup dia terdedah dengan berbagai-bagai kempen kesedaran yang dilakukan. Kunci utama dia macam saya cakap tadi, panik. Panik ya. Ya, bila panik habis, semua tak jadi apa. Bila dia panik, dia kata dia nak kena tangkap, dia jam. Dia tak boleh fikir. Ni kedatangan akhbar, saya kumpulkan, tuan-tuan pun ada baca paper kan, ada baca Facebook pun kadang share juga benda ni. So kalau scam, saya ingat setakat tu, tapi kalau ada soalan kemudian tak apa. Seterusnya pergi ke love scam tak? Tuan-tuan pernah dengar love scam? Pernah kan? Mesti tuan-tuan pernah dengar love scam, African scam, parcel scam. Pernah tuan. Baru ni pun ada satu kes kat BM. Kerugian 1 juta juga. Ya, 2 hari lepas. Kerugian 1 juta. Pesara guru. Love scam. Ini betul-betul social engineering. Ini betul-betul social engineering yang dilakukan oleh sindiket ataupun individu yang kebanyakan berasal daripada Afrika. Untuk lebih spesifik, berasal daripada Nigeria. Ni penipuan ni berasal dari Nigeria. Memang sebab kita panggil dia 419 scam sebab dia lebih memang betul-betul dalam kanun kesiasaan. Memang 419 ni adalah akta ke-419 untuk kes tipu. Memang akta utama lah untuk kes tipu. Dia lebih kepada cinta. Bila saya sebut social engineering tadi, kebanyakan mangsa ni dilamun cinta. Bila dilamun cinta, lautan api sanggup berenang. Walaupun tak pernah berjumpa. Macam kita tak pernah berjumpa kan. Dengar suara je macam ni. Ataupun chatting-chatting. Tapi boleh jatuh cinta. Itu masalah utama dalam scam. Walaupun dah banyak kempen kesedaran, tapi itulah. Saya nak cakap pun tak boleh juga sebab macam kita cakap tadi, kempen kesedaran dah banyak. Yang tadi tu panik. Yang ni cinta. Keyword dia cinta. Cinta itu membutakan. Tuan-tuan kena ingat yang tu. Bila dah cinta, habis buta semua. Dia macam ni cerita dia. Tuan-tuan pun mungkin pernah baca dia berkenalan dalam akaun Tinder, Grindr, dalam akaun WeChat lah banyak, Facebook, Instagram, tu yang all money collector semua tu. Kan pernah nampak orang komen saya pengumpul duit lama, siapa nak jual, PM saya. Dah PM dalam tu, dia, yang tu pasal, tapi still bawah kawanan juga sebab pelaku dia adalah Nigeria. So suspek ni dia akan menyamar jadi seseorang. Dia akan curi siapa punya gambar daripada mana-mana, daripada internet, daripada Facebook. Dia akan create satu Facebook palsu yang baru. Dia mengaku sebagai dia. Dia jadilah Pak Arab ke, ataupun dia jadi Mak Saleh kan, handsome, kacak tinggi, beraya semua, kaya, ada perniagaan minyak, oil and gas dekat Amerika, sekarang tengah bercuti. Bila mangsa yang diperdaya ni percaya benda tu, dia akan berhubung hari-hari. Sindiket ni akan rasa macam, suspek ni akan rasa macam, okey, ni boleh makan ni, dah makan dia akan berhubung hari-hari. Dan sampai satu masa tu dia akan cakap dia ada harta yang ditinggalkan oleh arwah ataupun arwah atuk dia, arwah pak dia. Lepas tu mungkin dia akan kata dia nak mulakan perniagaan di Malaysia. Dia akan datang ke Malaysia untuk membuka satu firm, satu company di Malaysia. Bila dia cakap itu, dia perlukan akaun Malaysia untuk terima duit daripada luar negara.
ataupun nak buka akaun, nak buka syarikat, dia perlukan akaun Malaysia. Jadi dia minta lah kepada mangsa ni yang ditipu, yang dia tengah bercinta, tengah hangat bercinta ni, dia minta lah akaun tu, kad ATM, dia punya nombor password perbankan internet semua dia minta, dia bagi. Bila dah minta, bila dah bagi, and then contoh macam parcel lah, untuk situasi nombor 3 ni macam parcel. Bila dia bagi barang, dia kata dia dah post, barang dah sampai dekat custom Malaysia. Kemudian adalah kawan pada Afrika ni telefon, cik barang dah sampai tapi kita ada custom, ada bawa barang salah ni, kalau nak settle kena bayar sekian-sekian. Yang tu faham kan? Dia bayar sebab dia cinta, dia kesian kat kawan tu, barang dah sampai, nak bagi kat aku duit, duit berjuta-juta ni nak sampai tapi tak dapat sebab kena tanya custom. So nak lepas custom kena bayar, dah bayar custom kena bayar pula duty stamp, lepas tu kena bayar cukai import export, apa benda tu, apa bala semua dia bayar saja. Sampailah satu masa suspect block nombor telefon dia, habis. Macam yang terjadi dekat BM 2-3 hari lepas ni, macam tu lah. Kerugian 900 lebih dekat Saudara Kerani. Habis duit pencen, habis duit ASP semua habis. Tuan-tuan bayangkan, sebab apa? Sebab cinta. Cinta itu membutakan. Tuan-tuan perempuan kena ingat tu. Pesara tu umur, saya ingat, tak saya dah 60 lebih tu, 68 tu. Yalah. Bukan nak mengata, nak cakap lah kan. Bukan nak mengata lah, ini kita sekadar perkongsian je lah. Kata apa, off record lah benda ni. Bila dah lama suami dah meninggal ke apa kan, ataupun ditinggalkan bercerai kan, dia jadi sunyi. Kesunyian, kesepian, anak-anak pun dah besar, dah balik, dah pergi merata, pergi merantau, kerja. Seorang-seorang tak ada apa-apa, duduk main Facebook, orang ni hi, dia pun hi. Saya boleh bagi tahu kat tuan-tuan berdasarkan pengalaman saya yang sebelum ni, saya pernah siasat satu kes warga negara Brunei. Mangsa ni warga negara Brunei, perempuan, usia dalam 63 masa tu. Dia dah pencen. Dia bercinta macam ni lah. Dia bercinta dalam Facebook, hai, post semua tu, dah sampai tahap cinta tu buta. Bila anak-anak dia cakap mana mak punya duit, di mana kan, dia tak nak beritahu. Jadi anak-anak dia pun buat report kat Polis Brunei minta tolong Polis Malaysia, kita siasat. Pelaku tu ada di Malaysia, negro tu, 2 orang. Saya tangkap 2 orang negro di Malaysia. Barang kes, duit, kad ATM, semua memang ada. Dengan chat-chat yang ada dengan perempuan tu pun ada. Dan yang lebih memilukan tu, ada jugalah gambar-gambar yang tidak sopan dipandang lah. Dia bertukar-tukar gambar. Tapi suspek ni dia takkan bagi gambar dia. Dia takkan buat video call, dia takkan buat selfie gambar dia. Dia akan bagi gambar yang dia jumpa kat internet tu, dia akan post. Macam mana orang boleh terpedaya dengan negro ni, dengan Nigeria ni, dengan Afrika ni? Ayat dia tuan-tuan. Ni saya fokus pada tuan-tuan. Ayat dia. Masa saya kat Sarawak tu, saya punya senior officer pernah bagi tahu saya, dia pernah ada jumpa 2 orang negro masa tengah jalan-jalan. Mungkin Nigeria lah, 2 orang Afrika. Negro je sedap lah cakap. Duduk kat tepi, sembang-sembang. Lepas tu Afrika ni mendekati senior officer saya ni, perempuan. Sembang lah, hi, what are you doing, whatsoever. Sampai just bersembang macam tu saja, pegawai senior saya ni rasa macam ayat dia tu power lah kata. Power weh ayat dia. Walaupun bersembang macam tu, dah tengok muka pun, tapi bila dengar ayat dia boleh cair, perempuan. Dan
mangsa-mangsa dalam kes love scam ni kebanyakan ayat-ayat dia memang bombastic lah. Bila kita tengok balik template-template yang kita jumpa dalam handphone dia masa serta forensik dia jalankan, ayat-ayat dia yang saya ingat tuan-tuan perempuan, tuan-tuan saya sendiri pun tak pernah bagi kat bini kita kan. Hari-hari pagi-pagi, I love you darling, how are you today my love, apa lagi. Nah, saya tanya jujur lah, tu jujur pada tuan-tuan, diri tuan-tuan sendiri kan. Nah, kita tak pernah bagi macam tu kan. How are you today darling, you are my sun, you are my star, you are shining every day, you are my soul, whatsoever semua. Tak pernah pun. Tapi powernya negro ni, dia bubuh benda tu. Sampai kan orang perempuan ni boleh rasa dihargai. Bukan saya nak cakap orang perempuan minta maaf perempuan yang ada dalam ni, bukan saya nak cakap, tapi kebanyakan masa dia macam tu lah, dia jatuh cinta bila dia dapat ayat-ayat macam tu. Jangan salah anggap apa yang saya terangkan kat sini tau. Sebab bukan kebanyakan masa memang perempuan, tapi bukan semua perempuan, lelaki pun ada kena tipu macam ni juga, love scam. Tapi siasatan yang kita dapat tu lah, ayat-ayat dia tu power babe. Kalau nak kopi boleh kan, bagi kat bini kan. Cuba kita bagi bini kita besok pagi-pagi kita bagi, how are you today darling. Mau tak cakap, mau tak orang rumah cakap, buang tebiat pun orang tu kan. Kat sini social engineering memang dia orang gunakan betul-betul untuk memperdaya mangsa, sehingga mangsa dengan sendirinya, dengan willingly bagi duit tu pada suspek, pada syndicate. Bukan dipaksa, bukan terpaksa. Sebab dia dah jatuh cinta, dia dah kesian. Untuk mangsa-mangsa yang lelaki pula, yang saya pernah siasat sebelum ni, dalam app LGBT pun sama juga, cinta. Dia dah bercinta dalam tu, lepas tu dia dah bagi duit dekat $1.5 juta lelaki ni, sebab dia bercinta dengan lelaki juga dalam app tu. Benda yang sama. Warga Afrika ni menyamar sebagai lelaki dan sebagai perempuan. Ni contohlah artikel-artikel yang saya dapatkan, yang kita pernah tangkap sebelum ni. Ada soalan untuk love scam tuan-tuan? Kiranya kalau macam benda tu berlaku, tu report macam mana nak buat? Dia kena pergi balai tu apa dia kena ada macam mana bukti ke apa ke, nak kena buat bawa ke apa ke? Tuan-tuan kalau berlaku benda-benda ni, tuan-tuan boleh pergi mana-mana balai buat report. Tak kira lah love scam ke, makau ke apa ke semua, itu hak tuan-tuan untuk buat laporan polis berdasarkan apa yang tuan-tuan alami. Tuan-tuan bawa sekali resit-resit ataupun dokumen-dokumen, WhatsApp, perbualan, semua tu bawa. Nanti bila dah buat report tu, IO akan panggil tuan-tuan untuk asasat, untuk rakaman percakapan. So far setakat ni yang kes-kes yang ini banyak dia dah selesai ke atau macam mana? Banyak yang kes lagi ke atau macam mana tuan? Maksud tuan banyak lagi kes atau banyak dah selesai tu macam mana? Dua-dua. Banyak yang dah selesai ke atau masih lagi pending ke atau macam mana tuan? Okey, untuk kes kebanyakan selesai tuan. Sebab kebanyakan warga Afrika untuk love scam lah, saya cerita untuk love scam. Untuk warga Afrika ni memang diorang ada di Malaysia. So kita kesan diorang. Untuk kes-kes makau tadi, kebanyakan mangsa di Malaysia tetapi suspek di luar negara. Okey. Memang ada setengah-setengah sedikit tu dia buka base di Malaysia, tapi kebanyakan di luar negara. Itu ada masalah sedikit dengan jurisdiction. Kita perlu minta bantuan Interpol, kita minta bantuan polis negara-negara yang kita trace tu. Ada sebelum ni kita terima daripada Thailand, kita terima daripada Qatar. Dia punya base kat sana, tapi dia tipu orang Malaysia. Tanggapan warga negara Malaysia di negara asing yang menipu orang Malaysia. Okey.
Terusnya e-belian. Tuan-tuan puan-puan, dalam waktu pandemik ni saya percaya ramai yang membeli belah melalui atas talian. Inilah dia e-belian. Proses perniagaan dalam talian, kita senang nak berniaga. Tengah-tengah malam boring-boring nak tidur tu pun boleh tengok internet, tengok Shopee kan. So kat sini pun ada orang buat kerja juga. Mungkin tuan-tuan pun pernah alami, mungkin tuan-tuan pun pernah kena tipu bab ni. Saya percaya benda ni biasa, benda ni normal. Tapi jadi tak normal bila banyak sangat kes tu. Bila tuan-tuan nak beli barang, tuan-tuan kena tengok dulu barang tu. Contohlah tuan-tuan nak beli iPhone 12 Pro Max. Harga dia dekat Switch dekat RM6,000. RM5,000 lebih RM6,000. Kemudian dekat dalam Facebook tuan-tuan tengok ada orang iklan harga dia RM2,000. Kita pun rasa macam, murah ni. Rasa nak beli ni, murah. Tapi tuan-tuan agak-agak logik ke harga tu? Logik ke Switch yang pengedar sah Apple di Malaysia jual RM6,000, tapi ada orang yang tak tahu siapa, entah mana hala datang, dia jual RM2,000, lagi murah. Yang kat sini pula keyword dia tamak. Sebab dia rasa dia boleh dapat harga murah. Dia beli barang tu harga murah, beli handphone RM2,000, kat kedai RM6,000, dia boleh jual RM4,000, dia dapat untung RM2,000. Dia tamak lah. So dia percaya. Lepas tu ada yang geng-geng, apa nama tu? Kutu iPhone, kutu Noxa. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, sebab kita pun tak kenal siapa yang kat belakang, siapa yang di belakang kutu tu. Lepas tu pre-order, iPhone pre-order. Beli iPhone banyak RM200. Dalam tempoh 14 hari atau 2 bulan, iPhone akan main. Tak mampu bayar dulu RM200. Dah ramai pula percaya. Padahal harga too good to be true. Terlalu murah berbanding dengan pasaran. Memang kita normal. Memang kita akan cari benda-benda yang murah untuk kita gunakan. Bukanlah murah, maksudnya kita akan cari benda mahal dengan harga yang murah. Siapa yang nak beli mahal, bayar mahal kan? Mesti nak yang murah-murah. Kalau dapat murah lagi cantik, dapat lubang murah lagi cantik. Tapi itulah peluang yang penjenayah ni nampak untuk dijadikan kunci utama dalam menjalankan penipuan mereka. Tamak. Kes tipu topeng muka pun sama juga. Ni saya ambil contoh dalam paper. Tipu topeng muka start tahun lepas PKP 18 Mac 2020 sampai tahun lepas bulan 9 ke bulan 8 ke bulan 7 dah ada dekat 5 juta. Sebab ada orang offer topeng muka murah. Kan masa tu topeng muka macam limited edition kan. Kita berebut cari topeng muka. Dia dapat satu kotak, mungkinlah masa tu dia dapat dekat kedai RM20, dia dapat RM5. Dia tamak sebab dia nak jadi peniaga. Dia nak mengedar. Dia beli 1 juta kotak. Tuan-tuan kira lah 1 juta kotak kali RM5. Lepas tu bila barang tak sampai, habis lebur macam tu duit. Duit dah transfer. Nah, benda yang terlalu murah daripada harga market. Macam ni sport ring 3K dijual RM500. Ni contoh, ni real life punya. Ni paper punya saya ambil. Bukannya saya type sendiri kat tak. Tuan-tuan pun boleh baca sendiri kat internet. Seterusnya saya tengok jam pun dah macam lama sangat cakap kan. Dah macam nak habis masa. Jadi kita start 12.10 kan. Ni pinjaman tak wujud. Mungkin tuan-tuan pernah dengar dekat pernah baca dalam Facebook, offer pinjaman mudah tanpa proses yang menyukarkan. Kita nak buat loan kat bank, kita kena bawa semua payslip 3 bulan kan, EPF punya statement, kita bawa IC apa semua kan, leceh sikit kan. Tapi pinjaman tak wujud ni, dia minta IC, payslip sebulan, macam tu je. Simple. Lepas tu boleh buat atas talian. Tuan-tuan tak perlu pergi bank. Kan memudahkan. Kan lagi senang kan.
Tapi bila katanya kononnya dah lulus pinjaman tu, dia mulalah minta duit untuk cukai, duit untuk duty stamp, duit untuk peguam, semakkan secret sitor semua. Dekat sini saya nak tekankan satu. Kalau tuan-tuan nak buat pinjaman, perlu ke kita buat bayaran untuk dapatkan pinjaman? Kat situ pun kita boleh fikir ni secara logik kan. Kita buat loan kat bank, kita pergi bank, kita buat loan, kita tak ada bayar 1 sen. Kalau kita nak bayar 1 sen pun dia orang akan tolak daripada loan kita tu. Sebagai contoh. Tapi dalam PTW ni, banyakkan orang bila dah sedar, dia akan sedar dia ditipu bila dia dah habis RM10,000. Dia nak pinjam RM10,000 tapi dia habis RM50,000. Kan? Hang tak ada duit, hang nak pinjam loan RM10,000. Dalam masa yang sama hang bayar kepada orang yang buat loan kat hang RM50,000. Tu buat apa hang nak pinjam RM10,000, hang ada RM50,000. Kat situ pun dia tak boleh nampak lah masa tu. Sebab dia terdesak. Ni keyword dia terdesak. Dia nak buat pinjaman. Ni MO dia macam saya cerita tadi. Simple. Bank-bank takkan tawarkan pinjaman melalui media sosial, tuan-tuan. Tuan-tuan perempuan, kalau yang menawarkan pinjaman melalui media sosial tu agent. Itu pun dia suruh PM. Lepas tu nanti tuan-tuan perempuan akan pergi bank, sign agreement. Macam ni tuan-tuan, macam PTW ni, pinjaman tak wujud ni, tak ada sign agreement, tak ada apa. Tahu-tahu kata boleh lulus. Tapi bila dah lulus kena bayar pula. Cuba tak payah pinjam kan. Kat situ kita boleh fikir. Boleh nampak macam mana MO dia ni. Dia gunakan desakan hidup mangsa untuk menipu. Ini contoh yang kita dapat. Nak buat pinjaman, isi orang. Nanti kita akan call. Bila call tu lah dia akan cakap pinjaman dah lulus, tapi tuan-tuan perempuan kena buat, tuan-tuan kena bayar sekian untuk duty stamp. Okay, besok tu, okay, nanti besok kita akan call balik. Besok dah call balik, dia akan cakap pula, okay, pinjaman dah lulus, duty stamp dah bayar, semua imak peguam pula, kena bayar sekian. Ini yang orang mudah terpedaya, orang macam ambil ringan benda-benda ni. Memang kita nampak macam benda ni simple je, kita boleh fikir. Tapi masih ada lagi orang yang kena. Kalau boleh nak pinjam wang, kalau memang betul lah nak pinjam wang, saya pun peminjam wang juga. Saya pinjam wang kerajaan, wang bank untuk beli rumah. Tapi kita pergi bank, kita kena pergi ke institusi keuangan yang berlesen, yang disahkan oleh bank negara. Janganlah pinjam kata dekat Facebook apa semua ni, tak boleh percaya. Memang proses susah. Sebab kita nak pinjam duit dia. Kita bukan nak pinjam duit kawan-kawan. Pinjam duit kawan ni kadang-kadang memang mudah. Mat, pinjam duit 100, pinjam 100. Lepas tu 5 tahun tak bayar. Kan? Sebab tu bank dia buat syarat-syarat ketat. Sebab dia tak nak kita tak bayar 5 tahun. Buat pinjam 100,000, bayar 10 tahun. Ada agreement. Tak bayar, apa dia punya action. Kalau pinjaman tak wujud ni, kita boleh fikir kan, tak logik lah. Dia bukan Along, dia pinjaman tak wujud. Along pun ada dia punya buku. Along yang berlesen tu, peminjam wang yang berlesen tu pun ada buku dah, ada buku rekod dia untuk pinjaman, siapa yang pinjam kat dia, berapa tempoh semua. Okay tuan-tuan, kemudian seterusnya saya sentuh bab pelaburan. Pelaburan ni pun banyak juga yang jadi. Dia orang kata apa, ni pun satu lagi lah, tamak. Bila disogokkan dengan faedah ataupun apa nama dia punya tawaran-tawaran yang menarik. Hang melabur sini dividen 10% setiap bulan. Sebulan 10% tu, bukan setahun 10%, sebulan 10%. Hang labur sini
100,000. Sebulan 10% tuan-tuan perempuan. 10,000 sebulan dapat. Cukup setahun 120,000. Free macam tu lah. Labur 100,000. Tu kalau 100,000 lah. Bayangkan kalau kita rakyat marahin ni, biasa mungkin kita labur 5,000. Setiap bulan dapat 500. Cukup 12 bulan dapat 6,000. Sikit lah kan. 10% 10% punya dividen. Tapi adakah syarikat pelaburan tu berlesen? Dibenarkan oleh bank negara? Ulangan yang 10% tu pun memang nampak tak realistik. Kita boleh tengok ASB pun bagi berapa persen? Paling tinggi, paling tinggi lah. Average pun 4%, 5%. Tabung haji, jangan ambil kira pandemik lah, ambil kira sebelum-sebelum ni, average 5%, 6%. Itu yang betul-betul berlesennya, yang memang disahkan oleh kerajaan, yang digaranti oleh kerajaan, yang dijamin oleh kerajaan Malaysia. Yang dijamin oleh kerajaan pun bagi tu 5%, 6% setahun, bukannya sebulan. Macam mana tiba-tiba entah mana hala mai buat pelaburan kata boleh bagi 10% sebulan. Sebulan tu. Ni orang-orang yang di sebalik tabir ni. Kadang ada yang buat secara individu. Secara individu ni yang banyakkan kita bila kita siasat tu, dia ambil duit, dia collect duit daripada orang ni. Dia melabur forex. Dia main saham. Dapat untung dia bagi-bagi balik dekat ikut modal. So mula-mula tu sedap lah. Tapi bila time rugi, forex tu rugi, saham jatuh, masa tu lah. Bila orang yang dah terkena, tak dapat pulangan, tak dapat dividen tu, dia buat report. Sebab dia rasa dia tipu. Kawan tu pula duitnya modal dah lebur. Dia tak boleh nak bayar. Dia tak boleh nak pulangkan dividen. Dia tak boleh nak pulangkan modal, dia tak boleh nak pulangkan dividen. Pelaburan ni satulah. Tuan-tuan perempuan kalau ada saudara mara adik-beradik yang duk main melabur forex apa semua tu, tengok-tengok lah sikit kan, beritahu. Memanglah nampak lah ni indah. Masa depan kita tak tahu. Saya melabur juga, tapi saya melabur kat tabung haji ASB yang mana disahkan oleh kerajaan, dijamin oleh kerajaan. Kalau nak main saham pun saham yang dijamin oleh kerajaan, saham Petronas, mana Sadabi. Kau nak main saham lah, lebih simpan lah kan ASB. Melabur benda-benda macam ni berhati-hatilah. Ni MO dia. Ada setengah-setengah yang pelaburan, ni MO ni untuk pelaburan tak wujud. Yang tadi ni pelaburan yang memang ada, orang ada fizikal, ada syarikat ada, tapi lebur duit. Ini pelaburan yang tak wujud. Pelaburan tak wujud ni dia kata macam tadi lah, 10% bulan-bulan masuk duit kat sini. Dah masuk, suspect akan bagi e-wallet. Katanya duit e-wallet ni katanya dia akan masukkan duit dalam e-wallet, nanti boleh tebus. So bila dah masuk e-wallet, macam-macam hal keluar. Ni pun kita ada tangkap sebelum ni, sedikit yang buat benda ni. Dia menjalankan pelaburan tidak wujud. Bukan pelaburan yang tidak berlesen, pelaburan tidak wujud. Yang tadi tu pelaburan tidak berlesen. Dalam paper pun dah ada dah. Tuan-tuan perempuan pun boleh cek, boleh semak di laman web Bank Negara Malaysia untuk syarikat-syarikat yang tidak disahkan atau tidak dijamin sahnya oleh Bank Negara Malaysia. Banyak ni, kalau boleh baca lah. Yang boleh baca pun pakai laptop, pakai PC masing-masing kan. Mungkin ada satu dua. Tapi ni paper ni kalau tak salah saya tak lepasnya kot. Yang boleh semak yang terbaru punya lah untuk setakat tahun 2021. Okay, seterusnya MO phishing. Tuan-tuan pernah dengar phishing? Saya rasa tuan-tuan mungkin pernah ada yang terima email ataupun SMS yang kata sila tekan link untuk update akaun bank anda, bla bla bla. Kan? Ni dia lebih kepada taktik penjenayah ni untuk mendapatkan akses kepada akaun perbankan tuan-tuan perempuan. Dia tak kira lah, kalau phishing ni dia nak buat, perbankan pun boleh, akaun media sosial tuan-tuan pun boleh, akaun apa-apa akaun yang ada dalam internet yang tuan-tuan perempuan ada, ASB, tabung haji, semua pun boleh menggunakan kaedah phishing. Dia cara, ni definisi dia lah.
mendapatkan nombor akaun, buka kredit secara tidak sah. Sebab nama dia phishing, sebab dia memang dia memancing. Dia gaya dia memang dia memancing. Dia phishing. Dia phishing kita untuk serahkan maklumat tu dengan rela. Kita mancing kan, kita bagi umpan. Ikan tu kan makan dengan rela, bukan kita paksa dia makan. Itulah phishing. Macam ni. Dia akan hantar email dengan link Sarawak. Ni saya nak tekankan betul-betul juga sebab yang ni masih banyak yang belum terdedah, belum aware tentang benda ni. Bila dia bagi email ataupun link tu, SMS ke apa ke, dia ada keluar website yang seolah-olah sama dengan website bank ataupun ASB ataupun LSDN, whatsoever lah. Bila tuan-tuan perempuan masukkan maklumat peribadi tuan-tuan dalam tu, benda tu akan store, akan disimpan di dalam server yang di set up oleh penjenayah. Kebanyakan orang yang buat phishing. Phishing ni kita pun boleh belajar tuan-tuan. Sekarang ni dah macam-macam lah. Kita boleh Google lah macam mana nak buat link phishing. Tapi tindakan tu akibatnya tanggung sendirilah. Kita beritahu awal. Kita pun boleh buat. Benda ni mudah je nak buat. Nak dengan tak nak. Tuan-tuan pernah dapat email, ni contoh email fake nya. LSDN. Saya bagi contoh ni LSDN kan. Dia kata cukai tahun lepas terlebih bayar, tuan-tuan boleh terima balik overpayment tu. Sila klik link ni. Kalau tuan-tuan perempuan pembayar yang mana bayar cukai, kita tahu bila kita isi e-filing tu, kita tak payah klik apa-apa dah, duit tu akan masuk auto dalam akaun yang kita bagi dalam website LSDN tu. Tapi masih ada yang tertipu, masih ada yang klik link ni juga. Ni SMS kan, bila kita tengok Maybank card kena cas 2,488, kita panik, ni Makau. Tapi sama MO dia mancing juga. Bila tuan-tuan call 1800819 akan sambung ke nombor telefon dia, sama je, May.bank, kita Maybank 1-800-819 juga, tapi kurang satu nombor. Nampak macam mana syndicate ni gunakan social engineering ni untuk memperdaya kita. Ini phishing ni salah satu MO yang tuan-tuan kena ambil tahu juga, memang kena ingat. Okey, ini untuk CMB. Sebab sebelum ni kita buat kes, memang CMB punya web page yang paling banyak kena fish, banyak dia orang create untuk fish. Dia akan hantar email macam ni. Dia minta kita update untuk kita kemaskini kita punya data peribadi dalam website. Dan bila kita klik, kita akan keluar macam ni. Tuan-tuan perempuan, perkara pertama tuan-tuan perempuan kena tengok ni. Kalau bank punya ataupun secured punya website, dia akan keluar HTTPS, ada S belakang tu. Secured, ada gambar kepala mangga dekat sebelum dia tu. Itu yang betul. Tak betul, ya. Online. Okey, tuan-tuan. HTTPS S secured. Mau tuan-tuan? Ada gangguan sikit. HTTPS. Yang tu kena tengok dulu website. Ni semua ni sama ni. CIMB klik, activate, logon. Tapi yang depan ni, kena tengok yang depan ni. Kalau yang betul punya, tuan-tuan boleh tengok dekat handphone masing-masing sekarang, betul punya macam mana. Yang kedua ni, gateway untuk bank, payment gateway untuk bank, dia tak akan minta user ID dan password di satu page yang sama. Ni web page. Dia tak akan minta satu page yang sama. Dia akan minta user ID saja di satu page yang sama. Bila user ID itu betul, kita akan dibawa ke web page di dalam gateway yang baru. Melalui gateway yang baru,
untuk mengesahkan secure image, security image kita. Kemudian bila kita sahkan itu adalah security image kita, dia akan bawa masuk ke web page yang baru untuk kita isi password sahaja. Kalau keluar dua macam ni, boleh kemungkinan besar itu adalah phishing page. Sebab bank-bank yang melibatkan secure punya web page, website memang tak buat dah macam ni. Satu page isi terus dua. Facebook masih lah, sebab Facebook dia orang bukannya institusi kewangan, dia tak ada payment gateway. Tapi kalau kita nak bayar dekat Facebook untuk iklan ke apa tu, dia akan ada payment gateway dia. Ini kena tengok. Macam Facebook tadi kena tengok sini. HTTPS. Tuan-tuan boleh semak, boleh tengok dekat handphone masing-masing. Macam mana phishing punya dengan bukan phishing. So berhati-hatilah dengan link-link yang diberikan yang tak tentu hala, kita pun tak tahu daripada siapa. Kalau tengok kat sini pun email dia cmbclick@cmb.com. Email CMB bukan macam tu. Kita boleh tengok dulu benda tu. Dan kalau tengok ni pun dia masuk spam. Sebab email dia hampir sama dengan CMB dan CMB dah sahkan ini bukan email dia. Sebab tu automatic kalau Google ke Yahoo ke ataupun Apple punya email kan, dia akan masuk ke dalam spam box. So last, saya nak menasihat kepada tuan-tuan perempuan berkenaan dengan kedai akaun. Tuan-tuan perempuan, yang pertama, jangan bagi akaun tuan-tuan perempuan kepada orang lain. Itu yang saya minta. Jangan mudah menyerahkan akaun bank, kad ATM, password, nombor kepada orang lain. Orang kita tak kenal, orang kita kenal pun hati-hati jugalah. Ada juga jadi orang yang kita kenal salah gunakan akaun kita. Apa-apa transaksi yang berlaku dekat akaun tuan-tuan perempuan adalah tanggungjawab tuan-tuan perempuan. Saya polis, kami polis, bila kita dapat kes macam ni, kita akan siasat duit masuk ke mana. Akaun Ahmad tentu. Kita akan cari Ahmad ni. Dan kita akan tuduh Ahmad ni di bawah kanun kesiasaan. Walaupun bukan Ahmad yang menipu. Ahmad ni bagi akaun dia, bagi kad dekat orang lain. Walaupun bukan dia yang menipu. Tapi dia tetap dituduh di bawah kesalahan sama, sama ada subahat ke ataupun kesalahan-kesalahan kecil. Kita akan tengok mana section yang sesuai. Sebab dia tidak bertanggungjawab, dia bertanggungjawab ke atas akaun dia. Apa-apa transaksi yang berlaku akaun dia, itu adalah tanggungjawab dia. Walaupun dia bagi kad tu dekat kawan dia ke apa ke, kalau dia boleh tunjukkan kawan dia tu siapa, dia boleh selamat. Kalau dia kata dia serah dekat, macam tadi love scam, dia serah dekat kawan dia, orang lelaki USA, post kat sekian-sekian tempat, kita pergi cari tak ada, siapa yang kena? Dia lah kena jawab. Kenapa hang bagi akaun hang kat orang lain? Hakim kau akan tanya pasal apa hang bagi akaun hang kat orang lain. Yang ni saya pun nak sebutkan tadi kan, syndicate yang berdaya. Ni yang penting ni. Untuk dia ada setengah syndicate tu dia offer. Kita banyak tangkapan sebelum ni, penagih dadah, budak-budak sekolah dah ada akaun bank. Syndicate ni my approach, you bagi you punya akaun, saya bagi you 500 satu akaun. Dan kalau you boleh bagi kawan-kawan punya akaun 4 akaun, saya boleh bagi you 2,000. You punya extra 500, saya bagi you 2,500. Kita pernah tangkap tuan-tuan perempuan, syndicate kad, syndicate kedai akaun. Dia memang kerja dia cari kad. Orang yang bagi kad tu, dia kena jawab lah. Sebab polis punya siasatan, kita akan cari duit masuk mana. Masuk akaun Ahmad, kita akan cari Ahmad. Kita tak akan cari Aseng. Sebab Aseng tak ada kena-mengena dalam hal ni. Kita cari orang pemilik akaun tu dulu. So yang ni tuan-tuan perempuan, tolong pesan pada anak-anak, adik-beradik, saudara mara, benda ni dulu jaga.
kesukaran kita untuk tackle kes-kes scam jenayah cyber ni, benda ni dulu. Lagi ada orang bagi kad dia kat online, lagi itulah jenayah ni akan berlaku. Jenayah ni akan tetap ada. Kalau dah kita semua sama-sama pegang masing-masingnya, saya punya kad saya jaga, tuan punya kad tuan menjaga, puan punya kad puan jaga kan, tak ada bagi kat siapa, mereka nak hidup macam mana? Mereka takkan bagi kad mereka sendiri, mereka takkan daftar sendiri akaun tu atas nama mereka. Kat sini pun saya ada letakkan laman web ni, tuan-tuan boleh screenshot ke, laman web yang kita sentiasa update untuk trend jenayah cyber terkini. Macam RMP ni, Polis Diraja Malaysia punya website. Ini commercial crime. Ni Semak Mule. Tuan-tuan pernah dengar Semak Mule? Semak Mule ni lebih pada kalau tuan-tuan nak beli barang kan, nak beli barang online, kita tak kenal siapa yang jual tu, belum tuan-tuan masukkan duit ke dalam akaun yang diberikan, tuan-tuan semak dulu dekat Semak Mule ni. Semak dulu nombor akaun. Sekejap lagi saya akan bagi contoh. Saya ambil masa sikit tuan untuk ambil untuk contoh macam mana nak semak. Mungkin tuan-tuan pun pernah semak kot. Lepas tu ini CCID info line. Kat sini tuan-tuan WhatsApp saja. Kalau ada masalah tentang apa-apa berkaitan dengan commercial crime, tuan-tuan WhatsApp saja. Ini pejabat lama saya dulu kat Bukit Aman. Ini memang kita on. Cuma kalau lambat reply sikit tu biasalah. Hari-hari masuk banyak. Tapi tuan-tuan boleh up ni apa-apa isu berkaitan dengan jenayah komersial ke, jenayah narkotik ke, ataupun jenayah ke, bagi tahu dalam tu. Kita akan salurkan pada jabatan berkaitan. Ini pun satu lagi, di Bukit Aman juga. Ini fokus pada Makau Scam. Yang ni boleh call. Tuan-tuan nak tanya betul ke ada orang call saya sekian-sekian ni, saya nak semak dengan polis, betul ke benda ni, boleh. Boleh call. Tuan-tuan boleh screenshot dan sebar-sebarkan pada saudara mara, sanak saudara, sahabat andai. Facebook, jangan lupa like. JKPDRM. Ni website dia. Cybercrime Alert, RMP dengan CCID Penang. CCID Penang ni, kita kat sini lah, Commercial Penang. CCID Cybercrime Alert ni untuk kes-kes cyber yang berlaku setiap hari. Kita ada sampaikan MO terbaru. Tuan-tuan boleh tengok, boleh run through Facebook tu. Okay, itu saja slide saya. Saya nak tunjuk sikit Semak Mule lagi. Okay, ni tuan, Semak Mule. Ni website https Semak Mule. Tuan type Google Semak Mule pun tak apa dah. Semak Mule dia akan keluar. Google tu dia akan keluar. Semak Mule, cara yang pertama. Tuan-tuan masukkan nombor akaun. Saya ambil contoh nombor akaun. Okey, kat sini tuan-tuan boleh pilih nombor telefon atau nombor akaun. Nombor telefon boleh cek. Masukkan capture. Dan semak maklumat. Tuan-tuan pun boleh download dalam Google Play. Dia ada dalam, untuk Android saja dia ada. Apple masih dalam development. Okey, tuan-tuan akan nampak kat sini amaran. Tuan-tuan dengar kan, masih saya boleh nampak skrin kan? Nampak. Tuan-tuan akan nampak amaran. Ni akaun real tuan, saya ambil daripada saya punya jenayah harian ni. Akaun ni ada 2 report telah dibuat. Maknanya akaun ni memang akaun penipu. Bukan akaun penipu, akaun yang digunakan untuk kegiatan penipuan. Jadi sebelum tuan-tuan masukkan duit dalam tu, tuan-tuan boleh semak dulu. Clean tak clean akaun ni? Ada kes tak ada kes? 5 kali seharian dibuat. Maknanya dah ada 5 orang yang buat semakkan untuk nombor akaun ni. Bila tuan-tuan dah baca macam ni, adakah tuan-tuan akan teruskan untuk masukkan duit?
terpulang pada tuan-tuan perempuan. Kalau kata masukkan nombor akaun yang tak ada report ke, okey lah, saya cincai je lah. Kan? Ni contoh nombor akaun yang tak ada report lah. Saya akan buat tiada report diperolehi. Walau tiada report diperolehi, ini tidak masuk selamat. Jadi kalau macam ni, tuan-tuan kena hati-hatilah. Mungkin kita boleh semak kalau kita nak beli online tu. Mungkin kalau kita nak beli online tu, kita boleh tengok dia punya review. Kita boleh tengok dia punya, kita boleh semak melalui Facebook, kita boleh semak melalui apa-apa laman media sosial yang kita ada. Ada, yalah, biasa ada testimoni kan. Orang ni jual betul tak betul, ada kena tipu tak kena tipu. Macam ni dia tak ada report. Saya nak cakap selamat pun tak boleh. Saya nak cakap tak selamat pun tak boleh. Itu terpulang kepada tuan-tuan perempuan untuk meneruskan pembelian. Ini lebih kepada pembelian lah. Kalau kata ada orang bagi nombor akaun nak semak kan, dia nak tipu kita, dia suruh masuk dalam akaun sekian-sekian, tuan-tuan boleh semak akaun tu. Ada kes tak ada kes sebelum ni. Itulah punca balik pada punca asal. Kalau kita jaga kita punya kad masing-masing, kes macam ni takkan keluar lah. Sebab sindiket ni memang aktif, cari kad baru tiap-tiap hari. Okay, tuan-tuan perempuan, saya rasa setakat tu saja saya punya ni, azan dah. Ada apa soalan daripada tuan-tuan perempuan? Maaf ambil masa sikit dalam 15 minit. Assalamualaikum Cik. Ya, salam Tan. Saya nak tanya berkenaan dengan akta data peribadi. Okay, PDPA. PDPA. So berkaitan dengan PDPA ni, adakah pihak-pihak yang menjalankan jualan langsung, selalunya lah jualan langsung, dia orang boleh mengambil data peribadi ini dan boleh kongsi dengan orang kata apa di dalam dia orang punya simpanan lah kan, dan dia orang akan promote dengan benda-benda yang lain. Sebagai contoh, macam kalau kata you masuk satu jualan langsung, dia nak promote lagi satu punya skim jualan langsung, dia suruh, dia akan hantar maklumat tu melalui data yang dia perolehi, iaitu seperti nombor handphone kita kan, nombor IC yang kita daftarkan. Bagaimana dengan akta PDPA ni tuan? Okey tuan, macam ni tuan. Untuk PDPA ni, dia bila kita, okey, saya bagi situasi lah, kita buat pinjaman dengan bank rakyat tentu. Ya. Dalam agreement tu dia ada satu clause. Kalau kita baca betul-betul kat bawah tu, dia akan ada satu klausa yang katakan anda bersetuju untuk pihak kami berkongsi maklumat diri anda kepada anak syarikat atau rakan kongsi kami kat situ. Sebab bila kita sign agreement tu, kita dah bersetuju kan. In the first place, telemarketing ni dia takkan dapat kita punya maklumat peribadi macam tu saja. Dia dapat daripada rakan-rakan kongsi dia ni. So bila kita dah bagi concern, walaupun pakai agreement bank, kita pun tak tahu siapa bank punya rakan kongsi kan. Betul. Dia takkan mungkin telemarketing ni akan call macam tu saja. Dia mesti dapat daripada rakan kongsi dia. Sebenarnya benda tu kita sendiri tanpa sedar dah beri concern masa kita buat agreement mula-mula dulu, contoh 10 tahun yang lepas. Tapi dalam kes tuan, kalau kata tuan yakin tuan tak pernah bagi concern ataupun bagi kebenaran berkaitan dengan perkara macam tu, tuan-tuan boleh dispute kepada PDPA. Pada kenapa, macam mana saya punya data ni boleh keluar. Mungkin tuan boleh semak balik daripada mana dia orang dapat maklumat tu. Kalau tuan ada agreement bank yang lama-lama tu, kereta ke, loan rumah ke apa kan, boleh baca balik agreement tu sampai habis. Memang ada klausa itu. Okey. Tapi kita memang boleh semak lah, kita boleh semak sama ada daripada mana dia orang dapat maklumat tu. Boleh kan? Boleh semak. Kita sebagai pengguna boleh semak. Kita sebagai milik data pribadi tu boleh semak daripada mana dia dapat.
Kalau nak semak tu melalui apa tu? Bank negara ke pihak polis? Ya, boleh, kita tak boleh semak benda tu kan. Ini institusi kewangan yang selalunya buat. Bank negara, saya rasa bank negara boleh. PDPA bawah, PDPA bawah tak buat. Kena semak juga tu. Dia bukan apa, kadang-kadang macam bank pun, kadang-kadang kita ada buat loan dan sebagainya, tiba-tiba kita ada dapat call, tawarkan insurans. So kita pun tertanya macam mana dia dapat nombor handphone dan sebagainya kan. So selalunya benda-benda macam ni lah yang kita dapat panggilan lah kan. Ya, betul. Dia bawah ni kan, bawah Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Orang boleh khas dia ada. Ya, dia ada Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Orang boleh buat komplain dan feedback di jabatan tu. Saya bagi link dekat dalam mesej. Alright, okay. Tuan-tuan boleh semak nanti. Saya tengah telemarketing. Saya nak cakap telemarketing ni pun tak apa-apa ni kan. Kena baca akta dia betul-betul. Alright, terima kasih tuan. Baik, sama-sama tuan. Okey, rasanya kita dah sampai ke pengakhiran lah. Okey, terima kasih banyak kepada Tuan Razmil kerana satu perkongsian yang informatif dan juga satu benda yang baru dan juga benda yang refresh balik sebagai satu campaign kepada kita semua. Okey, sebelum kita akhiri sesi webinar kita ni, nak minta kita semua-semua kita akan ambil screenshot. Jadi kepada yang ada phone, yang pakai laptop, yang ada kamera depan, selfie, kita minta untuk buka lah. Work from home. Ramai work from home. Ya, ramai work from home tuan. Ini port yang dekat mana? Saya baru kat sini. Tapi orang rumah saya orang sini lah. Jarang main. Ini port tu boleh mancing tu. Dan tu tuan kena PM tepi tuan. Tuan jangan cakap dalam ni tuan, bahaya. Ini rekod lah. Ini rekod. Okey, baik ya. Okey, kita ambil screenshot. Okey, senyum ya. 1 2 3. 1 2 3. Okey. Okey, terima kasih Tuan Razmil. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay, tuan-tuan perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Ali. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini juga. juga. Have a nice day and have a nice lunch.